Okey semua, hari ni saya nak terangkan pasal pandangan tambahan. Minta maaf sebab saya tak dapat online dengan awak. Saya hanya bagi video-video. Ini pun saya ada berkesempatan sedikit sebelum saya ada kelas sekejap lagi. Okey, sekarang kita masuk pandangan tambahan. Okey, saya akan keep, bila saya lukis saya akan cuba terangkan demi beberapa perkara lagi lah sebab pandangan tambahan ni agak sukar sikit. Okey, so ini adalah pandangan tambahan dalam buku teks muka surat 152. Kenapa kita nak lukis pandangan tambahan? Sebab kita nak tengok permukaan condong. Sebab kalau kita tengok daripada lukisan ortografi, kita tak boleh nampak permukaan condong dengan ukuran sebenar, sudut sebenar, panjang sebenar. Okey, ini adalah konsep. Konsep nak melukis pandangan tambahan kerana kita nak lihat permukaan yang condong. Tak kira lah permukaan condong tu tak semestinya berada di hadapan. Mungkin berada di sisi, mungkin berada di atas, mungkin berada di mana-mana tempat. Okey. Sekarang mata awak tu mesti menghadap permukaan yang condong. So mata awak tu adalah titik di mana tepat permukaan ke condong awak tu. Okey, macam yang dia tengok kat dalam sini kan. Okey, lepas tu kenapa kita nak tengok pandangan tambahan? Kerana dari pandangan tambahan tersebut ataupun additional view dalam bahasa Inggeris ataupun auxiliary view, kerana kat dalam pandangan tambahan tu nanti kita akan nampak bentuk sebenar, saiz, sudut, panjang sebenar. Ni panjang sebenar permukaan condong. Kalau ini awak tengok daripada ortografi, kalau daripada pandangan tambahan kita dah tak dapat tengok yang ini lagi dah. Kita akan dapat panjang yang sebenar tu nanti. Okey. Pandangan inilah yang dinamakan pandangan tambahan. Okey. Okey, lepas tu yang seterusnya. Okey, ini contoh dia. Kita nak tengok kawasan yang sudut yang condong tersebut. Okey, ini kita katakan pandangan tambahan untuk menentukan sudut sebenar. Okey, ini dia sudut sebenar. Ini sudut sebenar. Okey, tengok daripada atas kan. Okey, sudut sebenar dapat dilihat apabila pandangan tambahan pandangan pada sudut tepat. Okey, kita boleh untuk lihat sebenar. Untuk melihat tepat. Kita punya mata tu tepat kepada sudut tersebut. So kita akan dapatlah pandangan sudut sebenar. Okey, ni sudut sebenar. Kemudian kalau kita tengok kalau kita tengok pandangan hadapan biasa, kita tak akan dapat pandangan ni dia bukan sudut sebenar dekat sini ni. Okey, kecuali kalau kita serongkan dia. Pandangan tu kita serongkan dia baru kita nampak sudut sebenar. Okey. Okey, lepas tu ini perbezaan antara pandangan tambahan dengan pandangan ortografi. Okey, ini adalah perbezaan dia. Okey, perbezaan dia kalau pandangan hadapan, kalau pandangan atas, okey tengok pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi lukisan ortografi menggambarkan bentuk dan saiz sebenar. Okey, untuk ortografi kita hanya tengok saiz sebenar dia kalau betul-betul dia tidak melibatkan apa-apa permukaan zero. Contohnya kita tengok pandangan atas ke, pandangan harapan ke, pandangan sisi ke, semua tu memang kita dapat ukuran sebenar. Tetapi apabila dia ada kawasan ataupun permukaan yang zero, kita tak nampak semua tu dalam ukuran dan sudut sebenar. Saiz sebenar pun kita tak dapat tengok. Itu je beza dia. Oleh kerana dia adalah kita nak tengok benda yang menyerong, so kita akan wujudkan satu satah. Nama dia satah tambahan. Ni satah tambahan dia ni. Okey. Ni nama dia adalah satah tambahan. Okey. Sorry. Ni satah tambahan. Okey, satah tambahan inilah yang membantu kita melihat membantu kita melihat objek dari permukaan zero. Okey, dengan syarat kita mesti ada garisan unjuran ni. Garisan unjuran ni okey, yang saya tunjuk kat awak ni mesti berada tepat pada permukaan zero. Ni tepat. Okey. Cara nak buat nanti cikgu akan tunjukkan. So awak kena tahu konsep pandangan tambahan adalah untuk melihat
panjang sebenar, permukaan zero untuk melihat panjang sebenar, sudut sebenar, bentuk sebenar, semua tu. Okey, lepas tu yang seterusnya, okey kita nak tengok okey yang ini, okey kita nak tengok okey ini, okey pandangan tambahan ni, okey saya terangkan dalam bentuk PowerPoint pula Okey, pandangan tambahan ni kita ada 3 jenis pandangan tambahan. Okey. Pandangan tambahan, permukaan contoh. Okey, kita ada 3 jenis pandangan tambahan. Pandangan tambahan ketinggian, pandangan tambahan kelebaran dan pandangan tambahan kedalaman. Okey, kita ada 3 jenis. Okey. Tengok kalau kita tengok daripada pandangan hadapan, okey katakanlah mata kita dekat sini. Okey, sekejap Okey, katakanlah mata kita dekat sini. Mata kita dekat pandangan hadapan Ni, pandangan hadapan ni, kira mata kita dekat sini lah. So, yang kita akan nampak dekat sini adalah kelebaran ataupun lebar. Kelebaran. Okey, yang ini kita akan panggil dia kedalaman. Okey, daripada pandangan hadapan Daripada pandangan hadapan, yang ini ukuran kelebaran, yang ini kedalaman. Yang ini adalah ketinggian. Maksudnya pandangan tambahan tu kita nak melihat ketinggian dia ke, kita nak melihat kedalaman dia. Kalau pandangan, kalau serong, kalau macam kes ni, kalau permukaan serong dia berada di kawasan kelebaran, maksudnya kita nak tengok kelebaran dia lah. Okey, kalau dia punya permukaan serong ni berada di sebelah sini, maksudnya kita nak tengok kelebaran dia lah, kedalaman dia lah. Begitu juga dengan ketinggian. Okey. Okey, yang seterusnya, okey ini kalau konsep ortografik macam biasa, tapi untuk pandangan tambahan kita akan tambah satu sata. Nama dia sata tambahan. Okey. Okey, ni macam gini. Okey, kemudian yang seterusnya ni, okey ini dia. Pandangan tambahan diunjurkan dari pandangan atas, didimensikan pada pandangan tambahan. Okey, dimensi tinggi pada pandangan tambahan masih kekal kerana dimensi ini diunjurkan ke ketinggian pandangan hadapan. Ini nanti saya akan terangkan awak kemudian. So cuma saya nak buat kesimpulan kat sini sebagai pengenalan. Saya akan terangkan sedikit sebab ini agak susah. Pandangan tambahan sebenarnya dia ada 3 jenis. Pandangan tambahan kedalaman, kelebaran, ketinggian. Okey, bergantung kepada kecondongan ataupun bergantung kepada kawasan yang awak nak lihat dekat situ. Okey. Contohnya gambar yang sedang saya tunjuk dekat awak sekarang ni, pandangan atas dia adalah kawasan tu serong. Sebenarnya kita tak boleh tengok serong dia tu condong. Condong dia tu berada dekat sini. Ni condong ni, kecondongan dia berada dekat sini. Okey. Kecondongan dia dekat sini. Kita kena tentukan sama ada pandangan tambahan ni jenis pandangan tambahan ketinggian ke, kelebaran ke, kedalaman. 3. Okey, kalau kes ni dia dah bagi tahu awak lah ketinggian. Okey, nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak menentukan jenis-jenis pandangan tambahan tu kalau dia tak bagi tahu awak yang ini. Okey. So kalau yang ini dia dah bagi tahu awak lah pandangan tambahan ketinggian. Maksudnya nanti ukuran yang akan awak pindahkan adalah ukuran-ukuran ketinggian. Sebab awak nak tengok panjang ketinggian dia kan. Semua ukuran yang akan awak pindahkan adalah ketinggian. Okey, unjuran-unjuran dia semua yang awak akan pindahkan adalah ketinggian. Okey, ni langkah-langkah dia. Okey, ni langkah dia. Maksudnya awak kena unjurkan ni 90 darjah. Okey, kecondongan dia ni. Okey, kecondongan ni awak kena ikut konsep selari. Konsep menggunakan 2 pembaris selari. Okey. Kemudian ni ini guna konsep pembaris selari lah. Selarian menggunakan pembaris lah. Macam ni. Okey. Nanti saya tunjukkan. Okay, tapi yang penting yang ini. Yang ini selalu ada yang selalu buat silap. Ini mesti 90 darjah. Okey. Awak punya garisan ni mesti 90 darjah daripada permukaan condong ni. Ini buat condong kan. Okey, sebab ini adalah garisan unjuran. Yang nanti yang kita nak buat nanti ni adalah ni. Ini sata tambahan. Kalau kawasan kat sini nanti adalah sata tambahan. Sata tambahan. Sata tambahan tu tak kisah. Dia tak ada apa-apa ukuran pun daripada sini. Asalkan dia tak mengganggu.
Okay, dia tak mengganggu awak punya lukisan. Better dia ke bawah sikit lah. Tak mengganggu garisan unjuran ni. Ni semua garisan unjuran. Tapi yang ini nama dia sata tambahan. Okay, kita ada satu sata lagi. Nama dia sata rujukan. Nanti saya terangkan sedikit demi sedikit. Ni. Okay, ini pandangan sisi. Okay, ini dia dah tunjukkan awak dah. Pandangan tambahan kelebaran. Maksudnya kelebaran ini. Ni dia tunjuk awak kelebaran. So, awak punya ukuran kelebaran. Okay, ukuran kelebaran masih kekal sama. Maksudnya yang awak nak pindahkan adalah ukuran kelebaran. Okay, so langkah-langkah dia beginilah. So, yang awak kena pindahkan sebenarnya. Yang awak nak kena pindahkan yang inilah. Yang ini yang awak kena pindahkan. Kelebaran kan? So, kelebaran yang awak akan pindahkan. Semua ukuran kelebaran yang awak akan pindahkan. Okay, lepas tu. Ni lagi. Ini pandangan ketambahan kedalaman. Okay, kedalaman kita tengok daripada pandangan atas lah. Sebab ini dia bagi awak atas dan hadapan. Ke hadapan kita tak boleh nampak kedalaman. Kedalaman kita hanya boleh tengok dekat pandangan atas, dekat pandangan atas ataupun pandangan sisi sahaja. So ukuran pandangan kalau dia kata kedalaman, so ukuran yang awak kena pindahkan adalah ukuran kedalaman. Okey, contoh ini kaedah dia. Ini maksudnya kedalaman awak. Ni ukuran kedalaman awak. Ni yang awak nak kena pindahkan. Ni dalam kan? Ni yang awak nak kena pindahkan. Okey. Okey.